Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina anta maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Kita masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari jalan puasa masjid Al-Jalal Musuh Pajak Som. Tuan-tuan imam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini selalu kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala nak menyebut 3 fokus utama. Yang pertama tentang keimanan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meng-highlightkan tentang pensyariatan yakni puasa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat ataupun ketakwaan yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat ketakwaan itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mana manusia itu menjalani satu ibadah dengan keimanan dan ketulusan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyeru di kalangan orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka Allah Subhanahu wa taala menumpukan kepada orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman ini layak untuk memikul satu tanggungjawab untuk melaksanakan satu syariat yang pernah disyariatkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah puasa. Walaupun umat-umat terdahulu berpuasa berbeza daripada segi aturan, cara pelaksanaan, bilangan hari, tetapi mereka berpuasa dengan keimanan, mereka berpuasa dengan ketekunan, mereka berpuasa dengan ketelusan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin terdapat perbezaan aturan daripada sudut pelaksanaannya, tetapi mereka di kalangan orang-orang yang menyahut syabaran pensyariatan yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Bila kita melihat tentang iman ini tuan-tuan dan puan-puan pun maklumlah, iman ini satu perkara yang kita nak meyakini sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Bukan mata hati. Mata hati itu cerita lain. Jadi maknanya kita nak meyakini sesuatu yang kita pernah dengar, tapi kita tak pernah tengok dengan mata. Sebagai contoh, kita pernah dengar tentang syurga, tapi kita tak pernah tengok syurga dengan mata.
Dengar benar. Melalui perkhabaran-perkhabaran yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang kenikmatan, tentang keseronokan, tentang kemuliaan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Tapi tentang syurga tu kita tak pernah tengok. Dan begitu juga manusia pernah dikhabarkan tentang azab ataupun siksaan, penghinaan, bila mana manusia itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Tapi neraka kita tak nak tengok tu. Dengar benar, kita nak tengok. Begitu juga tentang kedudukan pahala, tentang kedudukan dosa, disebabkan manusia melakukan kemaksiatan, disebabkan manusia melakukan amal kebajikan, amal soleh, maka Allah Ta'ala mengurniakan pahala. Jadi kita tak pernah tengok dengan mata kepala. Jadi kita nak yakin benda kita tak pernah tengok. Kita pernah dengar, tapi kita tidak pernah melihat dengan mata kepala. Tapi kita yakin benda itu ada. Adanya syurga, adanya neraka, adanya pahala, adanya dosa. Apa bukti manusia itu yakin adanya syurga? Manusia itu yakin adanya pahala? Manusia yakin adanya dosa? Manusia itu yakin adanya neraka? Bila mana manusia itu ada bukti. Apa buktinya? Manusia mencari dan mendapatkan apakah amalan, apakah perbuatan yang mana bila dia buat, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dalam syurga, dan bila dia buat, Allah Taala kurniakan kepada dia pahala. Dan dia mencari satu jalan, mencari satu apakah perbuatan yang mana dia perlu tinggal, wajib dia tinggal, harus dia tinggal, supaya dengan perbuatan yang dia tinggal itu, perbuatan yang dia tak buat itu, maka terhindar dia daripada dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana manusia ada bukti itu, maka manusia itu di kalangan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru di kalangan orang-orang yang beriman ini, karena orang yang beriman ini layak untuk memikul satu tanggungjawab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan ganjaran pahala yang begitu besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memfokuskan tentang puasa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai kita pun boleh hafal dah ayat tu. Mai kuanu pun sebut, mai kuani pun sebut, mai tang raya pun sebut juga. Boleh hafal. Jadi bila kita tengok kepada puasa, kalau kita nak bandingkan ibadah puasa dengan ibadah yang lain, kita banding dengan ibadah yang dekat, iaitu ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang satu ibadah yang kita dapat tengok. Kita dapat tengok bayangnya, dia rokok, dia sujud, dia tunduk, dia bangkit, dia diri, dia duduk, dia baling. Boleh nampak ketui zat sembahyang tu, perbuatan sembahyang tu kita boleh nampak. Dan kita boleh komen pula, hang ni sembahyang tak kena, ni rokok tak kena, hang ni sujud tak betul, hang diri tak sempurna. Boleh nampak, boleh tak? Tapi kalau kita bandingkan ibadah sembahyang tu dengan ibadah puasa, satu ibadah yang pada zatnya tak nampak. Tak nampak puasa. Tapi orang kata puasa. Puasa tak? Puasa. Kamu puasa tak? Puasa. Saya sedang berpuasa. Tapi zat, diri, bentuk, besar mana, kecil mana, ringan mana, berat mana, tengah, tepi, kiri, kanan, atas, bawah, tak ada. Tak nampak. Itu yang kata unik. Keunikan yang ada pada puasa itu, maka Allah highlightkan kepada orang yang beriman. Allah tumpukan kepada orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu layak untuk nak melakukan satu ibadah yang mempunyai keunikan ini. Benda unik. Benda unik ni orang yang nak buat dia pun unik. Macam kita kata barang antik. Nampak buruk kan? Tapi dia antik. Bagi kita tak ada apa. Tapi bagi orang yang minat kepada barangan antik, barangan yang pada dia mempunyai keunikan yang tersendiri, harga ratusan ribu, puluhan ribu pun dia sanggup beli. Tapi pada kita, orang yang tak minat, orang yang tak nampak pada benda antik, peralatan, perahu, kita kata ni benda-benda antik ni tak ada keunikan bagi kita,
buang duit ringgit pada beli, biar kita beli hak baru. Maka ibadah puasa dia ada keunikan dia sendiri. Kerana ibadah puasa ni kalau kita nak lihat daripada sudut zat diri puasa ni, satu ibadah yang kita tak boleh ada sifat riak. Nak riak tak mana? Oh tak apa. Nak riak tak mana? Riak tak hari itu cerita lain. Dan dia rajin puasa dan diri puasa. Kalau sembahyang boleh. Rokok dia tu dia boleh riakkan rokok. Orang lain rokok kau sekat nak dia elok. Orang lain sujud tak apa nak kemas, dia rokok kemas, dia boleh. Maknanya setiap item dalam sembahyang, setiap elemen dalam sembahyang tu dia boleh ada meriak dan jadi riak boleh. Tapi ketui ataupun zat ibadah puasa tu nak riak kat mana? Semua orang pakai bezar lah. Kalau sembahyang, semua orang pakai sembahyang, tapi dia sembahyang tepat waktu. Kau ni sembahyang pukul 6.30, kau ni 7.30, kau ni 5 minit dia pun sembahyang tak. Dia beza. Dia ni yang sembahyang dengan sempurna perbuatannya. Baik jatuh siap. Tak jumpa orang lagi. Nak pergi ceramah dengan yang tu kan. Jadi maknanya zat itu tak nampak. Sebab itulah orang yang nak puasa perlu kepada iman, perlu kepada ketulusan iman. Adakah orang yang sembahyang tak perlu kepada iman? Orang yang bersedekah tak perlu kepada iman? Orang yang mengerjakan ibadah haji, mengerjakan ibadah umrah, mengerjakan ibadah-ibadah yang lain tak perlu kepada iman? Perlu kepada iman. Ibadah ni semua ibadah yang nampak ketui. Kalau kita kata orang pergi buat umrah, nampak ketui dia, duk putih dia, duk lari, sa'i, bercukur, bergunting dan sebagainya. Kalau bersedekah, walaupun kita kata sedekah tu secara sengat-sengat, siapa pun tak nampak kita dengan Tok Imam dia, tapi ketui perbuatan tu ada. Tapi puasa tak ada. Tak nampak puasa ni. Kalau betul-betul dia tak mau puasa lah, masuk dalam bilik ayat, godak bayar 45 cebok, siapa tak tahu. Dahaga ni turun motor, tongkat motor tu masuk dalam jalan dalam bilik ayat tu, godak bayar 45 kolek, keluar buat lot. Orang kata awak letih kat ni. Letih bukan letih puasa, letih kena ayat. Siapa pun tak tahu. Tapi kita tak buat begitu. Kenapa? Kerana puasa itu adalah syariat yang boleh dilakukan. Dan manusia mana sanggup nak pikul ini adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ahli ilmu kata Ramadan ni nisbah dia macam sekolah, macam madrasah, macam sekolah. Dia mendidik kita. Cuba kita tengok sekolah. Betul juga pengarah kata bahawa ni betul. Budak masuk model kita lah. Model kita. Cuba kita tengok kalau kita kata sistem persekolahan lah. Kita ni nak masuk ke sekolah ni. Sekolah dia macam-macam sekolah. Sekolah ada, sekolah anak 5A pun ada. Sekolah 3A pun ada. Sekolah tak kira A pun tak apa main. Kalau kita tengok sekolah ni, budak masuk cerdik, keluar pun mau cerdik lah. Tak ada lagi lah kita kata wallahu a'lam, dunia ni sebuah dunia ni. Sekolah ni bila budak masuk cerdik, keluar bodoh. Boleh sekolah tu. Kalau dia masuk bodoh, keluar cerdik, tak apa, itu biasa. Ramadan tu macam sekolah. Daripada orang yang tak pernah main masjid, dia main bulan puasa. Ini pasal apa ni? Mumayyizat, keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan. Tak ada siapa suruh. Budak-budak pun ramai bulan puasa ni. Tak siap pun naik kita dagu, muai buat zikir dah. Budak-budak main ramai, boleh buat zikir dia. Tengok, makna tak ada siapa suruh. Dengan sendiri, itu yang kata kelebihan, keistimewaan Ramadan. Tak ada siapa suruh, kita pun tak dumpu bina apa. Pakat main lah ramai-ramai, oi, tak ada dumpu. Sampai pun kena pun. Pakat main lah sampai Jumaat malam 1 bermula esok, malam esok. Kapal amai naik duit rumah tu kat kereta api kat, kita kena bina nak bagi orang pergi ramai. Tapi Ramadan ni tak perlu kita buat lagu tu. Tetapi bila main saja Ramadan, secara automatik manusia itu berasa dirinya kena pergi. Daripada dia tak baca Quran, dia baca Quran. Daripada dia tak rajin sedekah dia nak sedekah, dia tak apa nak rajin. Tapi main bulan Ramadan, dia rajin sedekah. Daripada dia ni kurang bertilawah Quran, baca Quran, tadarus Quran, tapi bila main bulan Ramadan, dia tadarus Quran. Daripada dia ni kurang minat kepada majlis ilmu, tapi bila main Ramadan dia jadi minat. Makna hasil daripada didikan Ramadan dengan salat jamaahnya, dengan kuliahnya, dengan tazkirahnya, dengan tadarus Qurannya, dengan tadarusnya, dengan sedekahnya dan berbagai-bagai jenis ibadat,
seolah-olah kita duk belajar dalam madrasah Ramadan. Daripada tak tahu apa kita tahu apa, daripada tak reti apa jadi reti apa, daripada tak biasa jadi biasa, daripada takut jadi berani, daripada tak tahu jadi tahu, daripada tak reti jadi reti. Bila habis Ramadan dia boleh macam budak sekolah kan? Daripada masuk tak reti keluar dia reti. Ramadan pun macam sekolah, daripada tak biasa keluar dia jadi biasa. Oi, kalau bulan puasa dia boleh main, habis bulan puasa dia duk main juga. Pasal apa? Dia berjaya disebabkan pentarbiyahan madrasah Ramadan. Dia ada. Jadi maknanya keunikan yang Allah Subhanahu wa taala letak daripada Ramadan itu, maka lahirlah satu kelompok, satu golongan manusia yang disebut oleh Allah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Senang perkataan takwa ni kita sebut, kita melaksanakan sesuatu yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang ditegah oleh Allah. Sami'na wa ata'na. Maka lahirlah golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata lahir golongan yang bertakwa kepada Allah ni, golongan yang dengar kata, golongan yang patuh, golongan yang taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, golongan yang taat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada apa? Hasil daripada pentarbiyahan, hasil daripada didikan, hasil daripada madrasah Ramadan yang kita sedang jalani. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekolah Ramadan pun tak berapa hari nak tutup. Nak tutup. Lepas tu dia bagi tuition 6 hari. Dan tempoh Syawal, sama ada kelas intensif pula 6 hari. Habis dah kita puasa, sekolah besar tutup, dia bagi intensif pula, ulang balik 6 hari. 6 hari puasa daripada bulan Syawal tu. Dalam bulan Syawal tu puasa bila ambil mana pun, ataupun dia nak terus dia bagi intensif, nak tengok kita ni kemas balik dah. Hari habis puasa tu kita raya, makan semua orang itu. Dia buat pun kita cedok, cendol pun kita godang, sate pun kita makan, ketupat pun kita gulung, lemak pun kita belah. Lepas tu main tu nak puasa pula, lusa apa-apa dia bagi kelas intensif tu. Pergi sekolah elok lah, cantik dah. Lepas tu bila main kat nak periksa tengok lulus ke tak, pergi kelas intensif. Kelas intensif dia tuang, kelas intensif dia pergi tuang bang tu. Lepas nak abang resipi dia. Yang ni maknanya begitu nisbah tentang pemahaman. Jadi kita berbalik kepada kita berada di penghujung Ramadan ini. Bila mana kita berada di penghujung Ramadan ini, kita nak Ramadan itu mendidik kita rabbaniyah. Kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan agama Allah. Kita dekat dengan syariat Allah. Kalau kita nak tengok diri kita, diri saya ke diri siapa, kalau kita tengok bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan, bulan Ramadan ni dia kalut lagi. Kalut tang mana? Tang nak buka puasa, masa tu nak buka puasa, masa tu nak mayang maghrib, masa tu nak start motor nak main masjid, masa tu serba-serbi semangat nenek. Tambah pula buka puasa dengan anak-anak kecil ni. Kita nak makan, dia nak berak, kita makan, dia nak kecil. Berjepah mayang tu kan. Masa tu lah nak mayang maghrib, masa tu. Tapi manusia boleh buat masa tu. Tinggal tak basuh pergi pun tak apa, tak lanjiki macam rumah flat tinggi pun tak apa. Tapi syarat nak mayang jemaah insya. Dia boleh buat dalam keadaan kalut. Tapi pasal apa? Bila berakhirnya Ramadan dia tak boleh buat. Ini i'tibar Ramadan. Cukup banyak Ramadan ni. I'tibar dia cukup banyak selain daripada apa yang disebut dalam sirah peperangan dan sebagainya, tetapi yang ada dekat dengan kita. Jadi maknanya bila kita berada di penghujung Ramadan ini, maka sudah pasti kita ini bukan setakat Ramadaniyah. Kita baca Quran kerana Ramadan. Kita tilawah Quran kerana Ramadan. Kita mayang jemaah kerana Ramadan. Kita banyak bersedekah kerana Ramadan. Kita banyak berselawat kerana Ramadan. Habis Ramadan, habis. Dia pasal Ramadan. Sama. Ramadan itu adalah titik permulaan bagi kita. Ini kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku boleh dalam Ramadan ini menguruskan ibadat dengan baik,
datang masjid, datang surau, beribadat apa yang sepatutnya. Apakah salah kiranya walaupun berakhirnya Ramadan, kau tetap hatiku atas agama ini. Kau letakkan hati aku, pendirian aku ini atas syariatmu ini. Maka yang itu kita minta kepada Allah. Sebab itu kita tak tinggal doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita masuk surga ni redha Allah. Dan kita tak mau masuk neraka itu. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosa-dosa yang kita buat. Sebab itu amalan yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita sebagai madrasah Ramadan, bulan ibadat ini, mudah-mudahan berakhirnya Ramadan dosa kita diampunkan oleh Allah. Bila mai 10 malam terakhir Ashrul Awakhir, manusia buat ibadat macam-macam, qiyamul lail dan sebagainya. Sepanjang kata masjid atas surau atau rumah, dia buat qiyamul lail. Malam ni malam 29 qiyamul lail. Dan kita jangan lupa bila kita buat qiyamul lail malam 29, malam raya pun kita buat juga. Walaupun masjid tak buat dalam malam raya, kita buat sambung di rumah kita. Cuma apa yang kita nak, bahawa ibadat yang diajar oleh Rasulullah itu menjadi satu ibadat yang berpanjangan. Ibadat yang diajar dalam bulan Ramadan, contoh tadarus Al-Quran, dia berpanjangan sehingga Ramadan. Begitu juga ibadat tilawah Quran, bukan setakat dalam Ramadan, hatta dia berlanjutan hingga bulan-bulan yang lain sehingga bertemunya Ramadan. Maka yang tu yang paling penting dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang disebut dalam hadis yang saya baca tadi, man qama lailatul qadr, siapa-siapa yang membangunkan, yang beribadah pada malam-malam qadar, pada malam qadar. Ataupun Nabi sebut man shama Ramadan, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Ataupun Nabi sebut man qama Ramadan, sesiapa yang menghidupkan Ramadan. Puasa Ramadan, hidup Ramadan, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Imanan, dengan penuh keimanan. Penuh keimanan ini membawa maksud kita yakin akan janji-janji Allah. Apa janji Allah? Raudhatul Jannah, taman-taman syurga. Sebab apa? Wa amilus salihat, amalan baik yang kita buat. Ibadat macam ni yang senang. Kita cerita cara bahasa kampung. Kita pergi minta kerja. Nak kerja ni, gidik-gidik nak kerja. Nak kerja pun sebulan ni. Majikan kata boleh, saya boleh bagi kerja kan, tapi saya bagi gaji 1,500. Setuju? Setuju. Kita pun kerja. Tak tanya dah. Tak gaji, tak tanya dah. Tanya sedah tu ya. Sebab kita yakin dengan majikan kita. Bila kita kerja, dia nak bagi kat kita hujung bulan 1,500. Jangan nak tanya dah. Begitu juga kita ibadat, imanan. Kita yakin dengan apa yang Allah nak bagi kat kita. Dengan syarat apa yang Allah suruh buat, kita buat. Dengan apa? Seikhlas hati kita, dengan ketelusan hati kita. Jangan kita buat tak telus hati. Jangan kita buat kerana paksa. Jangan kita buat sebab tu. Ibadat yang kita nak buat ini perlu kepada pengetahuan. Bila kita buat ibadat dengan ada ilmu, insya-Allah. Macam kita bawa kereta, kita malu kereta, kita ada lesen. Tak apa, kita tak apa nak takut hang polis kan, hang JPJ, hang custom, hang bomba, tahan ti. Tapi kalau kita buat kereta dalam keadaan kita tak ada apa, lesen pun tak ada, roket pun mampu, kita takut-takut ibadat yang kita buat. Nah, sebab tu kita nak mengajak semua manusia supaya dia beribadat itu imanan, yakin akan janji Allah. Yakin akan janji Allah, kita buat dan meletakkan harapan. Wahtisaba. Lepas tu kita duk minta Allah, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Kita minta tiap malam. Tak kira lepas tarawih, tak kira lepas witir, tak kira lepas tahajud, tak kira lepas maghrib, tak kira lepas isyak, zuhur, asar, subuh, maghrib, kita minta. Kenapa? Kita nak balasan syurga. Syurga tu tak nampak, tapi kita yakin bahawa syurga itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala nak kurniakan kepada siapa? Kepada orang yang ikhlas melakukan amal ibadat. Pasal apa dia ikhlas? Karena dia yakin yang janji nak bagi itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain janji, bukan tok mulu janji. Bukan siapa-siapa janji. Orang buat ibadat ni pun bagikan. Sebab tu bila sebut tentang raudhah, taman,
Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Pun tak nampak je orang nak kata taman. Majlis ilmu, taman-taman syurga. Walaupun kita tak nampak, tapi merenyuh orang nak. Begitu juga yang ada di Masjid Madinah, dalam Masjid An-Nabawi di Madinah Munawwarah, raudhah juga. Orang berebut nak sembahyang di raudhah, taman syurga. Pasal apa berebut? Pasal kelebihan yang ada di situ. Dia nampak tak kelebihan tu? Tak nampak. Tapi dia ulun pi, tapi tolak terajang orang nak sembahyang, dia seorang duduk tang tu. Pasal apa? Pasal dia tahu kelebihan di situ. Ini dia kata iman. Sebab tu ulama kata raudhah itu nisbah kepada syurga. Ataupun raudhah itu syurga yang mana Allah Ta'ala menghijab pandangan manusia daripada melihat. Bayangkan, walaupun Allah hijab pandangan manusia daripada melihat syurga, yang disebut sebagai taman syurga, walaupun tak nampak, tapi manusia tetap yakin bahawa ada. Sebab apa dia yakin? Bahawa yang janji itu adalah Allah, yang sampai berita itu adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pesuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah iktiraf Nabi ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ini dia ungkap, dia cakap, dia sebut bukan berdasarkan kepada hawa nafsu, illa wahyu yuha, melainkan apa yang Nabi ungkap, yang Nabi cerita kepada kita adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan 5 minit ni insya-Allah. Jadi bila mai 10 terakhir Ramadan ini, kita buatlah ibadat cara kita. Cara ibadat yang kita buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita tak paksa diri kita. Jadi kita buat seupaya mungkin dalam diri kita. Kerana apa? Pada ulama ada menyebut fal amalu bil khitam, amalan ni dekat-dekat nak habis ni nak dilihat hebat dekat nak habis. Dekat nak habis tu mau tengok. Jangan tengok awal ni biasalah. Tengok awal ni tak bergegar soal. Yang dah aneh-aneh makan apa? Imam tu petang yang pasal ramai kan. Lalu 3 orang ni 3 orang tu boleh tahan tak? Tapi nak tengok kesannya amalan itu, fala amalu bil khitab. Tengok dekat-dekat nak habis. Ada orang kata apa? Kita duk kalut Lailatul Qadar, depa duk kalut Lailatul Qamdar. Baju raya. Jangan dia tak buat ibadat juga lah. Jadi sebab tu dalam konteks macam ni, kita nak mengajak orang bukan senang. Ibadat cerita lah, tak ada lah hadis pun, lebih cerita tentang ni. Kalau nak balik, saya pun nak pergi Penang pula. Lepas ni cerita Pak Mentua dengan menantu. Pak Mentua ni dia rajin kerja, tapi sembahyang tak mau. Yang menantu pula sembahyang rajin kerja tak mau. Elok dapat menantu pun. Nanti jenis rajin mayang ni, masjid ni macam dengan lembu lemak yang garam. Mazur waktu tak apa nak main langsung. Main bulan puasa makin sok. Makin sok tu hujan turun. Pak Mentua nak pergi kerja tak boleh, hujan turun. Menantu nak main masjid tak boleh. Tu cenguk dua orang rumah. Malam tak tahu orang tunggu cakap. Pak Mentua kata main kita medam dua orang. Tuan-tuan mayang dah. Kita medam. Dan tuduh yang ini. Pak Mentua kata tak apa, mula saya pun mula. Nantu mula. Nantu pun tolak makan, tolak dah jenis makan kan? Tolak makan. Pak Mentua kata dok kira nak makan kerja tak mau. Dengarlah. Pak Mentua pun cegur tak rela minta. Pak Mentua pula minta. Pak Mentua cekap nak minta, pejabat tahu ni tolak boleh pergi haji. Dah boleh pergi haji. Pak menantu kata haji nak pergi mayang tak mau. Jadi eloklah. Jadi maknanya kita nak mengajak orang nak buat baik ni bukan satu benda yang mudah. Tapi bermula di mana? Bermula di diri kita. Jadi pada petang yang berbahagia ini, untuk diri saya muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
maka kita ambillah peluang sempena berakhirnya Ramadan. Walaupun berakhirnya Ramadan, kita kunjungilah rumah-rumah Allah yang penuh dengan taman-taman syurga ni, yang penuh dengan majlis-majlis ilmu. Kita main, kita orang kata urus masa, bagi cantik bila masa, bila waktu. Kita ni dah bagi orang yang pencen, cara pencen, bagi orang kerja, cara kerja, bagi orang yang macam ni, cara macam ni. Tapi yang penting bagi dia nak dalam diri itu menjadi satu orang kata item. Kalau kita tanam pokok sirih ni tak jadi sirih pun tak apalah, jadi kayu ada tahan naik berjadilah, kan? Ataupun kita jadi pokok yang bagi tumbuh